Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa fahimna ma lam nafham. Kita ada seminit lagi ke 9:30. Baiklah, saya pukul 9:30. Kita tunggulah sekejap lagi, sikit lagi. Itu saya mulakan talaqi at-tatbiqi, pengajian ilmu syarah halaqah yang ketiga pada malam ini, minggu yang ketiga, menggunakan kitab At-Tatbiqus Sarfi karangan almarhum Dr. Abdul Ar-Rajihi. Jadi malam ini kita akan sambung pada muka surat ke surat 7. Ya, pada muka surat 7 kan. Kita masih lagi berada di bahagian madkhal, bahagian pendahuluan ataupun pengenalan sebelum kita masuk kepada tajuk-tajuk yang berkait dengan ilmu saraf seperti mizan sarfi, al-qalbul makani, al-i'lal wal-ibdal, al-mushtaqat, dan seterusnya. Okay. Baik, kita mulakan sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Madkhalun as-sarfu wa maidanuhu. Pengenalan ilmu saraf dan ruang lingkup perbahasannya. Maidanuhu itu kita terjemah dengan ruang lingkup perbahasannya. Baik, pada minggu lepas kita dah baca perenggan yang pertama. Okay. Di dalam perenggan yang pertama ni ada ta'rif ilmu saraf, di mana melalui ta'rif ni kita tahu bahawa ilmu saraf ni adalah suatu ilmu yang mengkaji pembentukan kalimah, dan dia berbeza dengan ilmu nahwu kerana ilmu nahwu dia mengkaji ayat, di mana di dalam ayat-ayat tersebut adanya kalimah. Ilmu saraf tidak mengkaji ayat, dia mengkaji kalimah itu sendiri. Okay. Jadi disebut
Dalam ta'rifnya, al-ilmu alladhi tu'rafu bihi kaifiyatu siyaghatil abniyatil arabiyyah. Al-abniyah. Al-abniyah al-arabiyyah. Al-abniyah tu mufradnya binyah. Binyah. Wa ahwalu hadhihi al-abniyah allati laysat i'raban wala bina'an. Pada minggu lepas saya sebut dalam ta'rif ni, bahagian belakang tu penting kerana dia membezakan ilmu saraf dengan ilmu nahwu allati laysat i'raban wala bina'an. Kalau ilmu tu cara kepada i'rab, pada mu'rab dan mabni dah apa semua tu, maka itu adalah ilmu nahwu sebagaimana yang kita belajar dalam i'rab kan. Kita akan baca contohnya marfu'un bid dhammah, itu kalimah tu mu'rab lah. Mabniyun 'alal fath, itu kalimah tu mabni dan sebagainya. Yang tu ilmu nahwu. So saya rasa penjelasan Ustaz tentang perenggan pertama ni pada minggu lepas saya rasa jelas dah. So hari ini kita sambung lagi pada perenggan yang kedua. Okay. Baik. Apa kata dia dalam perenggan yang kedua? Ghaira annal muhdathina yarawna anna kulla dirasatin tattasilu bil kalimati aw ahadi ajzaiha wa tuaddi ila khidmatil ibarati wal jumlati aw bi'ibarati ba'dihim tuaddi ila ikhtilafil ma'anin nahwiyyati. Kullu dirasatin min hadzal qabili hiya sarfun. Okay. Sebab tak tulis bagi tu orang yang ada kitab, yang bawa kitab. Okey, saya baca sekali lagi. Ghaira annal muhdathina, baca al-muhdathina, jangan baca al-muhaddithina. Al-muhdathina ni jamak kepada muhdath. Ini maknanya merujuk kepada ulama kontemporari lah, ulama kediang lah, ulama baru-baru. Kalau baca al-muhaddithina, kita bubuh tasydid atas dal tu, maka dia jadi maksud apa ni? Ulama hadis. Muhaddith. Okey. Ghaira annal muhdathina yarawna. Okey. Tetapi ghaira anna ni tetapi akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, bolehlah. Okey. Annal muhdathina, ulama-ulama kontemporari bahasa sekarang ni, yarawna berpendapat ataupun melihat anna kulla dirasatin, setiap kajian tattasilu bil kalimah, yang berkait dengan kalimah, perbahasan ilmu atau kajian yang berkait dengan kalimah, au ahadi ajzaiha, atau salah satu daripada juzuk-juzuk kalimah. Maknanya berkait dengan kalimah itu sepenuhnya ataupun salah satu je daripada huruf yang ada di dalam kalimah itu. Tak kira lah, asal dia ada kaitan dengan kalimah je, sama ada sepenuhnya ataupun satu huruf je contohnya daripada kalimah itu. Dan wa tuaddi ila khidmatil ibarah wal jumlah, dan apabila kalimah tu berlaku perubahan padanya, dia membawa kepada tuaddi ila khidmatil ibarah wal jumlah, dia membawa kepada khidmat akan ibarah ataupun ayat. Maknanya ayat kalimah ni wa tuaddi ila khidmatil ibarah wal jumlah au bi ibarati ba'dihim. Okey, di sana ada satu ibarah lain yang mudah difahami, yang membawa maksud yang sama dengan wa tuaddi ila khidmatil ibarati wal jumlah ni, iaitu au bi ibarati ba'dihim, ataupun kalau kita ikut pada ayat ibarah ataupun pernyataan sebahagian daripada mereka tu balik kepada al-muhdathin, tuaddi ila ikhtilafil ma'ani an-nahwiyah, membawa kepada wujudnya perbezaan makna-makna nahwu. Apa maksud dia ni? Contoh dia macam ni lah. Kan kalau kalimah asal kalimah fa'il lah, setiap kalimah fa'il, ambillah perkataan contohnya apa dia, daraba kan, daraba. Okay. Kemudian pada kalimah daraba itu berlaku perubahan. Okey, contohnya kita bubuh alif selepas ba tu.
Lepas dad kita berubah alif. Okey. Kita baca darib. Berlaku perubahan di situ. Okey. Maka apabila berlaku perubahan itu, dia tuaddi ila ikhtilafil ma'ani an-nahwiyah. Dia menyebabkan makna pun akan berubah. Dan dari segi nahwu juga dia akan berubah. Okey. Asal dia daraba tu makna dia ialah apa ni? Telah memukul kan. Telah memukul. Lepas tu kita pun buat perubahan, kita tambah alif, maka jadi darib. Bila kita tambah alif jadi darib, maka sirah dia berubah daripada fi'il madhi menjadi isim fa'il. Maka dia akan membawa makna lain tu. Dan makna itu, kalimah itu dalam bentuk darib itu tuaddi ila khidmatil ibarah awil jumlah. Ayat tu dia perlu kepada kalimah yang membawa makna pemukul dan isim fa'il. Maka ilmu saraf itu telah berubah dan telah memberi khidmat dia untuk ayat itu. Okey. Satu. Kemudian makna itu sendiri pun akan berubah daripada daraba kepada darib, maknanya memukul kepada si pemukul. Okey. Maka benda-benda yang berkaitan dengan perubahan pada kalimah ni dan serunya membawa kepada perubahan makna dan sebagainya, maka dia kata kullu dirasatin min hadzal qabili ya sarfun. Itulah dia ilmu saraf ataupun morfologi. Okey. Jelas Baik. Kemudian di situ ada tanda apa tu? Nota kaki satu tu. Okey, jadi siapa dia kalangan al-muhdatsin yang almarhum Dr. Abdul Ar-Rajihi rujuk? Okey, dia ambil daripada Dr. Kamal Bishr, dirasat fi ilmi al-lughah al-qism ats-tsani safhah 58. Okey, 85 sorry, safhah 85. Okey. Settle So ta'rif al-muhdatsin dengan yang apa ni ulama yang terkemudian, ulama yang terdahulu, lebih kurang jelah. Okey. Ringkas ceritanya adalah ilmu saraf ni adalah suatu ilmu yang mengkaji perkataan. Dan perkataan apabila berlaku perubahan pada dia, maka akan berlakulah perubahan makna dan sebagainya. Okey. Kalau kita tengok dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Melayu, sama juga kita ada morfologi bahasa Melayu. Ada satu buku, Ustaz lupa nak bawa. Ada satu satu buku, tajuk dia morfologi bahasa Melayu. Kita cari buku tu. Buku tu nipis dia menceritakan secara ringkas lah. Kalau kita nak tahu tentang morfologi bahasa Melayu. Dan bila Ustaz baca buku tu, Ustaz mendapati dia lebih kurang sama je. Kita kata takrif dia. Takrif dia lebih kurang. Maknanya sama juga dalam bahasa Melayu. Dia ada satu ilmu yang mengkaji kerangka kalimah tu. Sebarang perubahan yang berlaku apabila ada imbuhan dan sebagainya semua tu kan, yang tu dia masuk bawah morfologi bahasa Melayu. Maknanya ilmu saraf lah. Dan benda ni ada di dalam bahasa-bahasa lain juga. Dalam bahasa-bahasa lain juga. Okey. Baik. Tak dengar suara Ustaz Okey, macam mana boleh tak dengar? Sekejap. Ustaz kena okey, kuatkan sikit suara. Okey. Okey, sekarang ni kuat tak? Jelas tak? Nur Fatihah Rakhani, Kaifah Haruki. Kuat tak? Jelas Okey tak? Boleh? Cuba komen. Kuat tak lagi? Okey jelas okey. Baik. Okey, so perenggan yang kedua settle Okey. Lepas tu perenggan yang ketiga, sambungan dia. Okey. Wa min hadzal ra'yi, apa ni?
ya tu bukan alif maksurah tu. Tu bukan alif maksurah tu ya tu, dia kena ada titik lah. Jadi bubuh titik lah. Sepatutnya kena ada titik tu. Min hadzal ra'yi nastati'u an nafhama ilma as-sarfi min khilal tartibil ati. Dia kata, so berdasarkan kepada pandangan ini, pandangan ulama muhdatsin tadi, maka boleh kita faham ilmu saraf ini berdasarkan susunan yang berikut. Okay. Yang ini nak cerita daripada segi susunan. Yang pertama, awalan ilmu al-aswat al-lughawiyah. Ilmu al-aswat. Okay. Al-aswat al-lughawiyah. Fonetik, fonologi itulah ilmu al-aswat al-lughawiyah. Dalam silibus semua pengajian bahasa Arab di semua universiti dalam negara ke luar negara memang ada subjek ni. Ini memang wajib belajar, memang khusus subjek wajib belajar. Okay. Ilmu al-aswat al-lughawiyah. Ilmu ni yadrusu al-unsur al-awwala alladhi tatakawwanu minhu al-lughah. Ay yadrusu as-sawt al-mufrada fi dhatihi aw fi alaqatihi ma'a ghairihi. Okay. Ilmu al-aswat al-lughawiyah. Ilmu al-aswat yadrusu al-unsur al-awwal. Unsur yang pertama, elemen yang pertama alladhi tatakawwanu minhu al-lughah. Apa dia elemen pertama ni? Apa elemen pertama yang tatakawwanu minhu al-lughah, yang terdiri yang terkandung di dalam bahasa ni, unsur yang ada di dalam bahasa tu. Okey, apa dia? Iaitu as-saut, suara lah. Kalau tak ada suara, ada tak bahasa ni? Tak ada kan? So suara, kalau ada suara baru ada bahasa. So tu dia al-unsurul awal. Kalau tak ada suara memang tak payah cerita, tak payah belajar, tak payah bahas lah. Memang daripada awal lagi suara tu tak ada. Bila tak ada suara, tak ada lah bahasanya. Bila tak ada suara, tak ada lah kalimahnya. Bila tak ada kalimah, tak ada lah ayatnya. Bila tak ada ayatnya, tak ada lah perenggannya. Bila tak ada perenggannya, tak ada lah karangannya, insya'nya, tak ada lah kitabnya, dan seterusnya. So yang pertama, unsur yang pertama adalah ilmu aswat. Di mana ilmu aswat ni dia yadrus as-saut al-mufrad fi zatihi. Dia mengkaji as-saut al-mufrad fi zatihi. Di kita terjemah dia mengkaji as-saut al-mufrad fi zatihi, mengkaji suatu saut fi zatihi, suatu suara pada zatnya. Suara tu sendiri. Dia kaji suara tu sendiri. Contoh ilmu al-aswat al-arabiyah. Okey, dia kaji apa? Kita belajar ilmu al-aswat, kaji tentang makharijil huruf contoh kan. Kaji tentang makhraj ba, makhraj dha, makhraj semua huruf-huruf yang lain. Dia kaji tentang saut tu sendiri, fi zatihi. Dia tidak kaitkan dengan benda-benda lain. Ataupun dia kaji au fi alaqatihi ma'a ghairihi. Contoh apabila dia buat kajian perbandingan, dia buat muqaranah ataupun dia buat taqabuliyah. Ada dirasah muqaranah ataupun dirasah taqabuliyah. Maka dia kaitkan benda tu dengan benda lain. Ataupun dia kaitkan juga hubungan dia dengan makna contohnya. Contohnya kan kalau kita belajar ilmu al-aswat kan kita tengok kadang-kadang sebutan huruf tu makna perkataan kalimah, contoh kalimah yang ada huruf-huruf huruf-huruf yang tebal-tebal. Contohnya dia membawa makna yang taf, contohnya kan. Makna yang kita kata yang taf lah, makna yang kuat. Makna yang bila kita tengok makna tu pun kita nampak yang perbuatan tu, fi'il tu memerlukan kepada usaha yang lebih. Okey. Kadang-kadang apabila ada di dalam bahasa Arab juga
menggunakan huruf-huruf yang lain. Okey. Contohnya ha, sin, kita guna sad, maka makna dia tu pun lembut, tidak keras dan sebagainya kan. Maka dia dia kaji macam mana kaitan di antara suara dan juga makna contohnya. Itu menguraikan, dia kata yadrusus sautal mufrada fi zatihi au fi alaqatihi ma'a ghairihi. Kira lah. Okey. Yang ni detail lah dalam ilmu al-aswat al-lughawiyah. Okey. Ilmu aswat subjek Dr. Suzana Sulaiman. Okey. Ustaz tak pernah mengajar ilmu aswat ni. Dulu Ustaz belajar sebab subjek wajib kan. Belajarlah ilmu ni. Okey. Saya ingat lagi Tok Guru Ustaz sebutlah Tok Guru kan. Okey. Masih hidup lagi. Dr. Fa Abdul Rahim kan. Dr. Fa Abdul Rahim tu. Ini cerita masa Ustaz belajar BA lah. Tahun 1991. Masa kelas tahun 1. Tahun 1 kuliah luar. Universiti Islam Madinah. Dr. Fa Abdul Rahim, pengarang kitab Ta'lim Lughah Arabiah yang masyhur. Okay. Saya ingat lagi bila dia masuk ke kelas, dia mengajar subjek. Masa tu subjek kami dia gabung ilmu al-aswat al-lahjat, ilmu al-aswat wal lahjat. Ilmu al-aswat dan juga lahjah, dialek-dialek Arab ni. Saya ingat lagi bila dia masuk dalam kelas, dia akan bawa apa tu yang doktor bawa tu, stetoskop kan, stetoskop. Masuk dalam kelas. Bila dia nak mengajar pasal makhraj. Saya ingat lagi dulu. So boleh cadanglah pada ustazah yang mengajar subjek ni, suruh bawa juga stetoskop boleh. Okey. Tak apalah. Itu kenangan masa belajar lah. Okey. Baik. Thanian ilmu sarfi. Yadrusu al-kalimah lah, macam yang Ustaz jelaskan sebelum ni ya, dalam perenggan ke atas tadi. Okey. Ni ikut tertib dia kan, ilmu al-aswat, al-fatus sarf. Okey. Maknanya belajar ilmu tentang suara dulu. Sebutan lah, suara tu maknanya sebutan lah. Lepas tu ilmu tentang kalimah tu pula. Selepas kita sebut kalimah, kita kaji ilmu tentang kalimah tu pula. Lepas tu yang ketiga, ilmu nahw, yadrus al-jumlah. Ilmu nahwi yadrusu al-jumlata. Maknanya ilmu nahwu, grammar, nahwu okey. Sintaks lah. Nahwu tu tata bahasa tu dah tak? Tata bahasa tu. Tata bahasa ni kadang dia gabung soraf dengan nahwu juga dah. Tak apalah. Ilmu nahwu yang yadrus, yang mengkaji ayat. Sebab bila kalimah tu dah ada dah, kalimah dah ada dah, maka ia akan membentuk ayat. Maka apa ilmu yang akan kaji ayat ni? Yang terbentuk daripada gabungan kalimah-kalimah ni, ilmu baru, iaitu ilmu nahwu. Okay, nampak dah? Kaitan, saya ni boleh nampak kaitan di antara tiga ilmu ni. Dan alhamdulillah kesemua ilmu ni kita belajar semua kan di dalam silibus kita. Okey. Baik. Seterusnya, wa min hadzat tartibi nastati'u an nudrika. An nudrika tu jangan baca an nadruka, an nudrika, nudrik. Wa min hadzat tartibi nastati'u an nudrika anna kathiran min masailis sarfi la yumkinu fahmuhu duna dirasatin lil aswati wa bi khassatin fi mawdu'in kal i'lali wal ibdali. Apa maksudnya? Dia kata wa min hadzat tartib, okey, berdasarkan susunan ini. Mungkin sebahagian daripada awak terlibat dengan terjemahan kan? Tak? Okey. Tengok Ustaz terjemah tadi, wa min hadzat tartib, Ustaz terjemah berdasarkan susunan ini. Itu lebih nampak wallahu alam lah pada pandangan Ustaz lah. Ustaz yang terjemah ni Ustaz nampak itu lebih sejadi ataupun lebih bukan difahami, lebih sesuai kot pada pandangan Ustaz wallahu alam dengan biasanya pada permulaan perenggan kita kan dalam bahasa Melayu kan. Kalau kita terjemah dan dari susunan ini boleh juga okey, boleh juga dipahami juga. Ada masalah sebenarnya. Okey.
Wa min hadzal tartib, dan berdasarkan susunan ini, nastati'u an nudrika, kita boleh idrak. Okey, idrak ni okey, mari saya nak sebut idrak kita jarang guna idrak dalam penulisan kita untuk membawa makna mengetahui. Okey. Sebenarnya idrak ni dia bukanlah exactly sama makna dengan mengetahui. Dia ada unsur, dia ada elemen sikit maknanya, sebab idrak ni dia idrak istidrak. Dia macam saya cerita. Okey. Nudrik istidrak. Maksud saya gini. Okey, apa? Supaya tak jadi complicated, padahal benda mudah je. Cuma ni sebab Ustaz cerita pasal kalimah ni, Ustaz nak highlight. Okey, supaya pelajar-pelajar, sahabat-sahabat ke yang follow ni boleh guna kalimah ni di dalam percakapan ataupun penulisan. Okey. Saya sebutkan tadi yang nudrik di sini. Okey, kadang-kadang dalam ayat boleh kalau kita nak mari dengan makna na'lam. Okey, contoh sini, wa min hadzal tabdib nastati an na'lam anna kathiran min masail as-sarfi la yumkinu fahmuhu duna dirasatin bil aswat wa bi khassatin fi mawdu'in kal i'lad wal ibdal. Kalau kita sebut gitu difahami. Okey, boleh. Maknanya kita guna, pada pandangan saya, kita guna kalimah ni dengan makna na'lam untuk kita mudah faham ayat. Okey, walaupun sebenarnya idrak ni sebenarnya bukan kehendak. Idrak ni dia bukan kehendak. Okey, idrak ni dia contoh gini dah. Okey, contoh dia contoh gini, kita dengan kawan kita pergi ke satu tempat. Okey. Lepas tu kita suruh dia pergi dulu. Kita pergi dulu, dia pergi dulu, kita lewat sikit. Okey, dia pergi dulu. Lepas tu kita pun lost dia. Kita tak dapat kesan dekat mana dia. Dan kita berjanji nak jumpa dengan dia di satu tempat. Contohnya kita mari daripada Yuniza nak pergi dekat Sabasu bandar. Okey. Kita kata pergi dulu lah sebab aku nak cocok duit dulu dekat ATM dekat kolej kediaman ni, contoh kan. Okey. Dia pergi. Lepas tu kita tiba-tiba handset kita habis bateri. Kita pun mana kawan kita ni, abah kita pergi juga moga janji nak jumpa kat Sabasu. Tiba-tiba okey, adraktuhu fi dataran Austin contohnya. Dekat terfilat dataran Austin tu, tiba-tiba awak adraktuhu. Saya telah idrak dia situ. Saya lost, lepas tu saya idrak dia situ. Saya jumpa dia situ. Okey. Apa ada elemen situ dalam idrak tu? Okey. Sebab tu sini bila digunakan idrak, okey, sebenarnya idrak tu dia lebih spesifik lah dia punya makna daripada na'lam yang Ustaz terjemah tadi. Tapi untuk mudah faham Ustaz terjemah na'lam. Tapi sebenarnya dia ada huruf lughawiyah situ. Nudrik ni kita tahu dah sebelum ni. Ini kenapa dah Dr. Abdul Rajihi guna kalimah nudrik sini. Kita tahu dah sebelum ni. Okey, di sana ada ilmu aswat, ilmu nahwu, tapi dan juga ilmu saraf. Tapi bila kita susung ilmu ni, kita tengok betul, dengan sebab kita susung tu kita pun dapat tahu ada satu benda yang mungkin sebelum ni kita terlepas pandang. Kita lost sebelum ni. Kita terlepas pandang. Kita pun nampak, okey, nastati an nudrik. Kita baru tahu. Bila kita berdasarkan kepada susunan ni, bila kita kaji molek, yang mana susunan ni pula ni, dia mari daripada muhdathin. Maka kita pun dapat idrak. Kita dapat kesan. Selepas dulu ni kita tak tahu, kita lost, kita tak ada ilmu tentang perkara tu. Anna kathiran min masailis sarfi la yumkinu fahmuhu. Kebanyakan daripada permasalahan ilmu saraf, okey, la yumkin, tidak mungkin difahami. La yumkinu fahmuhu duna dirasatin, tanpa memahami, lil aswat, tanpa kita memahami pula, tanpa kita belajar ataupun mengkaji ilmu aswat. Maksud dia banyak
daripada permasalahan ilmu saraf itu, kita tak boleh faham kecuali kita kena belajar ilmu aswad dulu. Tu maksud dia. So Nudrik sini, okey, Ustaz terjemah tadi apa, kita dapat kesan lah kan, kita dapat kesan. Mari dah kalimah tu. Kita dapat kesan. Kita menggunakan perkataan kita dapat kesan ni, selepas kita kata wa min hadzal tartib, menunjukkan yang ada benda yang kita terlepas pandang sebelum ni. Tapi berdasarkan kepada hadzal tartib, kita boleh kesan benda tu. Boleh. Makna cerak boleh ke? Cerak pun Ustaz rasa kurang tepat lah. Okay, dalam konteks ayat ni kurang tepat. So kalau apa tadi Ustaz terjemah tahu kan? Okey, kita boleh kesan, tu lebih tepat lah ayat. Dan berdasarkan susunan ini, kita boleh kesan bahawa kebanyakan daripada permasalahan ilmu saraf ini tidak boleh difahami tanpa belajar ataupun mengkaji ilmu aswad. Wa bi khassatin fi mawdu'in kal i'lal wal ibdal. Khususnya pada tajuk seperti al-i'lal wal ibdal. Al-i'lal wal ibdal. Tajuk i'lal wal ibdal ni akan ada detail selepas ni. Okey. Ini jenis apa ni, yang kalimah yang ada huruf illah. Okey. Lepas tu pula ada pertukaran huruf kan, yang asal dia waw kemudian bertukar jadi ya dan sebagainya kan, dalam bab al-i'lal wal ibdal. Okey, ada selepas ni. Baik. Kama anna adadan kabiran min masailin nahwi la yumkinu fahmuhu illa ba'da dirasati sarfi. Nampak? Ni kaitan dia antara tiga ilmu ni. Sebagaimana begitu juga, kama begitu juga anna adadan kabiran, begitu juga sebahagian besar daripada min masailin nahwi, permasalahan ilmu nahwu, la yumkinu fahmuhu, kita tak mungkin boleh faham, tidak boleh difahami, illa kecuali ba'da dirasati sarfi, selepas kita belajar ilmu saraf. So daripada tartib tu kita fahamlah yang kita memang belajar, kita fahamlah bahawa dari segi turutan tu kita belajar ilmu saraf dulu. Lepas tu kita belajar kita belajar ilmu aswad, kita belajar ilmu saraf, lepas tu kita belajar ilmu nahwu. Kalau betul-betul ikut tertib tu, 40 tahun baru habis belajar. Betul tak? Okey. Sekejap. Okey, sekejap. Okey. Apa ni? Okey, betul tak dari segi ideal dia dah. Ideal dia dah. Susunannya ideal dari segi belajar tu betul lah kan. Tapi kalau kita nak belajar semua habis dulu satu memang 40 tahun dah nak habis kan. Okey. Tapi sepatutnya sekarang ni kita belajar semua kan. Kita belajar semua ilmu ni serentak. Kita belajar semua ilmu ni serentak. Faham kan? Okey. Tapi dari segi teorinya gitulah. So walaupun kita belajar serentak, so kita kena memahami ilmu aswad tu dengan betul-betul faham. Dia akan membantu kita memahami ilmu saraf, dan bila kita faham ilmu saraf tu betul-betul, dia akan memahami kita, akan menyebabkan kita faham ilmu nahwu. Kaitan dia gitu dalam konteks kita sekarang. Boleh dah? Okey. Baik. Wa ala dhalika yara mu'zamul lughawiyyin al-muhdathina darsan nahwi was-sarfi tahta qismin wahidin. Wa ala zalika, okey, berdasarkan kepada perkara tersebut, okey, yara mu'zamul lughawiyyin al-muhdathina, sebahagian besar daripada ahli linguistik moden, mu'zam al-lughawiyyin al-muhdathin, ahli linguistik moden
Yara berpandangan, sebahagian besar daripada mereka berpandangan apa? Darsan nahwi was sarfi, ilmu nahwu dengan ilmu saraf tu tahta qismin wahid, berada di bawah satu bahagian yang sama, tahta qismin wahid, satu bahagian je sama. Wa yusammuna nahwa fi hadhihi al-halah grammar. Okey, ini pandangan dia dah. Okey, pembahagian ni mungkin pada pandangan orang lain mungkin berbeza. Okey. So yang ni jangan query dah. Yang ni pandangan Dr. Abdul Ar-Rajihi. Pandangan orang lain mungkin berbeza sekarang ni. Sebab dia tahu buku ni ditulis pada tahun 1970-an kan, 73 dah. Okey, mungkin sekarang ni linguistik sekarang ni mungkin ada pandangan lain, Allahu a'lam. Cuma kita belajar pandangan Dr. Abdul Ar-Rajihi. So ni jangan banyak tanya sini, jangan banyak query ya. Okey. Dia kata mereka menamakan nahwu tu fi hadhil halah, dalam situasi ni, dalam keadaan ni, grammar. Bila grammar tu membawa makna ala an yashmala, mengandungi apa dia? As-sarfa wan nazma. As-sarfa tu dia terjemah morfologi, kemudian nazma tu dia terjemah sintaks. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya sini. Bukan sintaks tu kita terjemah an-nahwu kan? Tu atas pandangan masing-masing lah. Tapi sini Dr. Abdul Ar-Rajihi dia terjemah an-nazmu. Mungkin ada sebahagian kata, okey, grammar itu grammar terdiri daripada morfologi dengan sintaks. Maknanya as-sarfu dengan an-nahwu. Mungkin ada yang kata gitu kan? Okey, tapi di sini tak, dia kata grammar tu sendiri dia namakan sebagai an-nahwu, diterjemah dengan an-nahwu. Lepas tu di bawah an-nahwu tu pecah kepada as-sarfu, morfologi, dan terjemah kepada sintaks, terbahagi kepada sintaks yang mana diterjemah dengan an-nazmu. Kenapa dia terjemah an-nazmu sini? Sebab dia terjemah dah grammar tu dengan an-nahwu. Nampak tak? Ala kulli hal ni pandangan dia, dan sini kita tak perlu bincang panjang lah ni dah. Okey, ni pandangan dia, terjemahan. Okey. Betulnya kita kena faham, okey, bila kita kata tata bahasa Arab, maka dia, kalau kita nak pakai pandangan al-lughawiyin al-muhdatsin ni, apa dia? Tata bahasa Arab tu dia ada ilmu saraf dan dia ada ilmu nahwu. Kita belajar sekarang ni. Nampak? Kita faham gitu. Daripada segi terjemahan istilah tu, waktu lain. Tempat lain. Okey. Apa ni? Okey. Sikit lagi kita nak habis ni. Okey. Wa hadzal ra'yu yanbani ala asasin sahihin. Lianna as-sarfa yushakkilu muqaddimatan daruriyatan lidirasatin nahwi. Wa hadzal ra'yu, dan pandangan ini, yanbani, terbina, ala asasin sahihin. Pandangan ini terbina di atas asas yang betul. Okey, kenapa? Li'anna sarfa, kerana ilmu saraf itu yushakkilu muqaddimatan. Yushakkilu muqaddimatan ni kita boleh terjemah dia membentuk suatu muqaddimah. Maknanya menjadi suatu muqaddimah lah. Yushakkilu muqaddimatan. Yushakkilu ni sini maknanya dia menjadilah. Muqaddimatan, suatu muqaddimah daruriyah, yang penting, yang perlu, yang mesti ada. Daruri, syai'un, bila kita kata hadza syai'un daruriyun, ni benda yang mesti ada, mesti wujud, mesti, yang penting, yang mesti ada, yang perlu ada. So muqaddimah daruriyah. Muqaddimah daruriyah, suatu pendahuluan, muqaddimah yang perlu ada, perlu belajar, li dirasatin nahwi, sebelum kita belajar ilmu nahwu. Untuk kita belajar ilmu nahwu. Okey, ini pernyataan dia. Okey, dia pun buat mari contoh untuk menguatkan pernyataan dia ni. Okey. Wal na'khudh mathalan al-jumlata al-atiyata. Okey. Kita ambil sebagai contoh ayat yang berikut. Okey. Baik. Zaidun qari'un kitaban. Okay. Zaidun qari'un kitaban. Ketiga-tiga kalimah ni kesemua baca dengan tanwin lah.
Zaidun qari'un kitaban. Apa maksud dia? Zaid, terjemahan dia kan, Zaid membaca buku. Zaid membaca buku. Zaidun qari'un kitaban. Zaid membaca buku. Kalau nak terjemah harfiah ni bahagian translation lah. Okey, Zaid pembaca buku. Okey, itu terjemah harfiah. Tapi sini Zaid akan membaca buku. Zaid membaca buku. Kita pusatkan cerita ni lah. Kenapa ada Ustaz sebut akan tadi lah. Apa Ustaz sebut akan? Tak apa. Kita tengok dulu apa yang Dr. Abdul Ar-Rajihi nak sampaikan. Dia nak membuktikan pentingnya soraf itu merupakan muqaddimah daruriyah di dirasatin nahwiyah. Tengok. Dia kata, ni clear je. Ni memang clear cut ni. Tak ada benda yang complicated sini ni. Dia kata, fa anta la tastati'u an ta'rifa mawqi'a kalimatin kitaban illa idza arafta anna kalimatan qari'un ismu fa'ilin. Okay. Betul kau saja tu. Fa anta la tastati'u an ta'rifa mawqi'a kalimatin kitaban. Kalimatin kan, sebab kitaban tu ia badal kepada kalimah dah. Okey. Illa idza arafta anna kalimatan qari'un ismu anna kalimatan qari'un ismu fa'ilin. Okey, kita apa? Dia kata kamu la tastati', tidak mampu an ta'rif, untuk tahu, kamu tidak mungkin tahu, tidak boleh tahu, tidak akan tahu, tidak tahu mauqi' kalimah kitaban. Mauqi' ni apa? Okey, kan kita belajar i'rab kan? Okey, mauqi'ul i'rab kan? Mauqi'ul i'rab tu kalimah kitaban tu dalam ayat tu dari segi ilmu nahwu. Okey. Dia jadi apa? Dia jadi fa'il ke? Dia jadi maf'ulun bih ke? Dia jadi hal ke, mubtada ke, khabar kan? Okey. Mauqi' dia tu. Okey, illa idza arafta, kecuali apabila kamu tahu anna kalimah qari isim fa'il. Sekarang ni bila kita belajar ilmu saraf, kita tahu bahawa qari itu adalah isim fa'il. Dan kita tahu dalam nahwu bahawa isim fa'il ni dia boleh menasabkan isim selepas dia, yang mana isim selepas tu jadi maf'ulun bih. So kitaban di sini adalah maf'ulun bih kepada qari, dan dia mansub, sebab tu kita baca kitaban. So kita boleh baca kitab tu dengan kitaban sebab kita tahu bahawa qari itu adalah isim fa'il. Okey. Dia kata ai annaka la ta'rif al-wazifah an-nahwiyah li kalimah kitaban illa bi ma'rifati al-binyati as-sarfiyati li kalimatin qari'un wa hakadha. Maknanya engkau tidak tahu al-wazifah an-nahwiyah ni. Okey. Tugasan nahwu kalau terjemahkan al-wazifatun nahwiyah. Apa maksud dia? Maksud dia adalah kalimah tu dia jadi apa situ dari segi nahwu dia. Tu maksud al-wazifah an-nahwiyah. Dari segi nahwunya kalimah tu dia bertugas sebagai apa? Dia jadi apa? Kalau wazifah ni tugas kan? Dia jadi apa situ? Dia bertugas sebagai apa situ? Kita latih dia sebagai apa? Oh, kita latih dia jadi maf'ulun bih situ. Dia bertugas sebagai maf'ulun bih. Tu panggil al-wazifah an-nahwiyah. Dan tugasan dia tu, kerja dia tu, label yang dia pakai tu adalah berdasarkan ilmu nahwu. Sebab tu kita kata al-wazifah an-nahwiyah. Jadi engkau tidak tahu tugasan status dia tu dari segi nahwu dia jadi apa kat situ, untuk kalimah apa kitaban tu, illa kecuali bima'rifati, dengan engkau mengetahui apa al-binyah as-sarfiyah, bentuk binaan kalimah qari tu. Kita tahu bahawa dia isim fa'il, maka isim fa'il kita tahu bahawa dia sama dengan fa'il, dia boleh menasabkan isim selepas dia sebagai maf'ulun bih. Okey. Boleh.
Contoh lain banyak lagi, contoh lain banyak lagi yang kita boleh fikirkan. Cuma sini contoh ni, okey tadi Ustaz bila Ustaz terjemah tadi, Ustaz kata akan membaca. Sebabnya bila dia mari dalam bentuk gini, Zaidun qari'un kitaban, dia membawa makna Zaid tu dia tak baca lagi kitab tu. Dia tak baca lagi kitab tu. Dia akan baca. Betul lah dia pembaca kitab tu, tapi dia tak baca lagi. Dia akan baca. Bentuk ayat yang macam ni dia ada dalam Quran kan. Apa yang ayat masyhur tu? Allahu Akbar. Apa? Inni fa'ilun wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Okey. Inni fa'ilun dzalika. Kenapa dalam ayat Quran tu tak kata inni fa'ilu dzalika? Kenapa tidak awak mari dalam bentuk mudhaf dan juga mudhafun ilaih? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Kenapa tak mari dalam bentuk mudhaf mudhafun ilaih? Sebab benda tu tak berlaku lagi. Dia tak berlaku lagi, ghadan tu esok kan yang akan berlaku, akan buat benda tu esok, maka kita buat mari dalam bentuk nakirah tu, yang tanwin tu, fa'ilun zalika. So zalika tu i'rab dia maf'ulun bih. Okay. Contoh kalau kita kata ana daribun ghulaman, contoh kita kata ana daribun ghulaman. Boleh dekat kita kata dengan sebab dia kata ayat ana daribun ghulaman tu, kita kata kita pun nak ambil tindakan daripada dia sebab kita kata mukatak dah budak tu. Mukatak dah budak tu. Sedangkan dia kata ana daribun ghulaman. Dia tak kata lagi tu. Dia kalau dia kata dah, dia akan kata ana daribul ghulami. Akulah orang yang pukul budak tu. Dah. Apa dia punya perbezaan dia. Penggunaan dalam dari segi makna dia tu apabila kita guna dalam bentuk yang berbeza begitu. Apa dah? Okey. Dalam Quran ayat lain apa? Au it'amun fi yaumin zi masghabah yatiman. Au it'amun fi yaumin zi masghabah yatiman. It'am, okey. Lepas tu dia ada perkataan fi yaumin zi masghabah. Okey. Lepas tu yatiman. Yatiman tu dia maf'ulun bih kepada it'amun tu. It'amun tu. It'am tu dia tidak mari dalam bentuk isim fa'il, dia mari dalam bentuk masdar. Dia sama juga, dia boleh beramal juga sama dengan fa'il. So Zaidun qari'un kitaban ni bolehlah kita kata Zaidun yaqra'u kitaban, boleh juga. Saya yaqra'u kitaban dari segi maksud dia lah. Okey, makna dia dari segi makna bahasa Melayu. Okey, boleh Ala kulli hasil ni dia Dr. Abdul Ar-Rajili dia nak bagi tahu perlunya bagaimana fungsi sorof itu pentingnya dia sebelum ilmu nahwu. Okey. Kemudian dia kata wal waqi'u anna ulama al-arabiyyati al-qudama'a. Anna ulama al-arabiyyati al-qudama'a lam yufsilu bainan nahwi was-sarfi wala tazalu kutubun nahwil qadimatu mundu kitabi sibawaiha tashmalul ilmaini ma'an. Dia kata wal waqi', perkara yang waqi', yang memang dah berlaku dah lah, fakta lah kan, yang kita tak boleh nak nafikan lah. Apa dia? Anna ulama al-arabiyyatil qudama'a. Kita baca al-qudama'a sebab dia mau sifat kepada ulama mudhaf tu. Dia bukan sifat kepada al-arabiyyati. Maknanya ulama bahasa Arab zaman silam, al-qudama yang silam, yang lama, yang legend lama-lama tu, yang salaf. Sini tadi Ustaz tersebut yufassilu. Kalau yufassilu dia membawa maksud tafsil. Tafsil ni dia masuk syarah, detail, hurai. Tapi sini yufsilu. Dia dia okey, sekejap. Okey, nanti kata takut saya salah baca. Okey, sorry. Syukran. Kejap. Ada
silap. Okey, sekejap dah. Okey. Dia bukan yufsilu, sorry. Okey, betul. Dia ada okey, sebab kita baca tu ikut sekejap dah. Okey. Kadang kita baca tu ikut hak yang maklumat sabiqah. Kadang saya tersalah. Okey. Tak apa, kita salah tu betul. Okey. Boleh benda-benda walaupun dia kecil, tapi kalau tu kita kena settle. Sekejap. Allahu Akbar. Okey. Okey. Okey, saya silap. Okey, betul. Okey. Dia fasala yafsilu. Okey, syukran. Okey. Betul. Okey. Syukran Abul Amir Khumaisah. Betul. Syukran jazilan. Okey, saya salah baca tadi. Okey. Fasala yafsilu. Fasala yafsilu maksud dia farraqa mayyaza. Okey. Saya salah tadi. Okey. Balik semula kepada ni. Okey. Sekejap. Okey. So tadi, okey. Awal baca saya baca yufassilu kan. Okey, dia fasala apa tadi? Fasala yafsilu. Yafsilu, sorry. Okey. Jadi tadi asal saya baca apa? Yufassilu kan. Yufassilu salah dan yufsilu pun salah. Sebenarnya fasala yafsilu. Maknanya mayyaza yumayyizu ataupun farraqa yufarriqu. Okey. Kalau kita baca yufassilu tu tafsil. Tafsil tu kita huraikan lagi, kita detailkan lagi. Okey. Kalau afsala yufsilu, okey, kalau saya tak silap afsala yufsilu ni makna kita pisahkan. Kita ni, sekejap. Okey. Oleh kalimah ni kadang kita kena settle. Okey. Afsala yufsilu. Adakah dalam kamu? Okey. Mudah je sekarang kan, kalau kita keliru, kita boleh rujuk dalam ni je. Okey, fasala. Okey. Fussila. Mafsil. Tak ada macam tak ada je. Okey. Setakat yang saya tengok ni tak ada. Okey, wallahu alam. Afsala yufsilu. Okey. Tak apa. Supaya tak ada dalam ni. Tak apa dah. Kita belum panjang sini. Okey, jadi hak betul sini tadi adalah lam yafsilu. Okey. Lam yafsilu maksud dia lam yufarriqu. Jadi dia kata al-waqi' sekarang ni ulama Arab zaman silam mereka tidak memisahkan di antara nahwu dan juga saraf. Okey. Wala tazalu kutubun nahwil qadimatu. Kitab-kitab nahwu yang dulu-dulu contohnya munzu kitab Sibawayh, sejak daripada zaman Sibawayh lagi masih lagi la tazal tashmalul ilmaini ma'an. Sebab tu kita tengok dalam kitab Sibawayh dan kitab-kitab lain yang sezaman dengan Sibawayh, bahkan selepas tu ada kitab dia tu ilmu nahwu dengan ilmu saraf tu duduk sekali. Tashmalul ilmaini ma'an. Dia mengandungi kedua-dua ilmu tu bersama-sama. Dia merangkumi kedua ilmu itu bersama-sama. Okey. Wa minal lafiti lin nadhari. Dan di antara perkara yang menarik perhatian, okey, annal alimal lughawiyyal azima, sungguhnya al-alim al-lughawi maknanya ulama bahasa
linguistik, okey, Al-Azim yang hebat, iaitu siapa dia? Abul Fathi Uthman Ibn Jinni, Ibn Jinni ya. Okey, dia kata qad asyara ila an yakuna darsus sarfi qabla darsin nahwi. Dalam ramai-ramai ulama yang menyatakan bahawa perlu kita belajar ilmu saraf dulu sebelum ilmu nahwu ialah siapa dia? Ibnu Jinni. Okey. So dia kata asyara ila an yakuna darsus sarfi qabla darsi an-nahwi. Okey, baik. Di sini ada perkataan dia guna sini wa minal lafiti lin nazar. Okey. Al-lafiti lin nazar ni bila Ustaz tengok kamu, okey. Al-lafiti lin nazar, okey. Kita kata kita kan biasakan kita guna dalam ayat kita menarik perhatian, menarik perhatian. Okey, ada akhta' syai'ah, minal akhta' asy-syai'ah. Fi'il tu dia guna al-fata yulfitu. Contoh dia kata uridu an ulfita nazarakum, contoh dah. Okay, ataupun anzarakum. So itu adalah akhta' syai'ah. Sebab apa? Sebab sebenarnya kita perlu kita buat dalam bentuk rubai. Af'ala yuf'ilu, al-fata yulfitu, tak perlu. Sebab dia memang la fata yalfitu je fi'il dia. La fata yalfitu. La fata yalfitu. Sebab tu sini Datuk Abdul Rajih tulis wa minal lafiti lin nazar. Kita kata wa minal mulfiti lin nazar. La, wa minal lafiti lin nazar. Sebab fi'il dia tu dah mutaaddi dah. Dia apa ni? La fata yalfitu. Dia menarik perhatian. Biasa kita dalam bahasa Melayu kan. Okey. So kita boleh pakai apa ni uslub ni. Wa minal lafiti lin nazar. Di antara perkara yang menarik perhatian kita ialah bahawasanya alim apa ni ulama linguistik ataupun bahasa Arab yang hebat iaitu Ibnu Jinni telah menyatakan telah buat isyarat, maknanya telah menyatakanlah disebut dalam kitab dia bahawa kena belajar ilmu saraf dulu sebelum ilmu nahwu. Okey, faqala fi kitabihi al-Munsif, dia kata dalam kitab dia al-Munsif. Okey. Baik, kita baca dia. Ni ayat Ibnu Jinni ratusan tahun yang silam. Okey. Kalau kita baca sekali je kita boleh faham, tu maknanya alhamdulillah lah. Kita baca sekali je ataupun dua kali kita boleh faham. Okey, itu alhamdulillah. Okey. Kalau kita baca banyak kali tak faham, tak apa, alhamdulillah juga. At least kita dah baca dah kitab, kita minta orang syarah dah. Semua alhamdulillah ya ala kulli hal. Okey, cuba baca. Mari kita baca sama-sama. Okey. Ini ayat lama ni, ayat klasik ni. Ayat klasik. Okey. Dia kata fattasrifu innama huwa li ma'rifati anfusil kalimati tsabitati wan nahwu innama huwa li ma'rifati ahwalihil mutanaqqilati ala tara annaka idza qulta, ini ayat kita kan. Ala tara annaka idza qulta qama bakrun wa ra'aitu bakran wa marartu bi bakrin fa innaka innama khalafta baina harakati hurufil i'rabi liikhtilafil 'amili walam ta'rif libaqil kalimati afan wa idza kana dzalika kadzalika wa idza kana dzalika kadzalika faqad kana minal wajibi ala man. Okey, dapat selepas ni kita sambung teruskan berikut. Okey. Apa ni? Dia kata fattasrif innama huwa li ma'rifati anfusil kalimati tsabitah. Tasrif ni ialah dia ni untuk kita tahu anfusil kalimati tsabitah. Kalimah tu yang sabit dah tetap dah tu anfusi, maknanya zat dia tu. Kalimah tu sendiri, maknanya kerangka dia tu sendiri. Zat dia tu sendiri. Anfusil kalimat tsabitah, diri dia tu sendiri. Okey. Wan nahw innama huwa li ma'rifati ahwal. Tapi nahwu pula untuk tahu hak ahwal, keadaan dia al-mutanakkilah,
yang akan berubah-ubah. Okey. Kan nahwu kan? Sekejap jadi mubtada. Lepas tu marfu' kan? Sekejap dia jadi maf'ulun bih, dia mansub. Okey. Baik. So dia kata ala tara, mu tengok mu nampak ke tak? Mu tengok tak? Mu perasan ke tak? Annaka idza qulta, apabila mu kata qama bakrun wa ra'aitu bakran wa marartu bi bakrin. Bakar bangun. Aku tengok bakar dan aku berjalan dengan bakar. Tengok kita baca bakrun, bakran, bakrin. Run, ron, rin. Kita baca kan? Okey. Fa innaka innama, dia kata mu, dia kata ketika mu baca run, ron, rin tu, kata innama khalafta baina harakati hurufil i'rab. Itu dipanggil harakati hurufil i'rab. Kenapa dia panggil harakat hurufil i'rab? Kenapa dia panggil hurufil i'rab? Sebab huruf tu hidup belakang. Ra tu dia panggil huruful i'rab. 3 ra tu huruful i'rab. Sebab dia duduk belakang yang mana dia akan berubah-ubah baris dia. Okey. Innama khalafta, kamu ubah-ubah. Okey, baina harakatil hurufil i'rab, di antara baris huruf ra yang 3 tu. Okey. Sebab apa kamu ubah? Likhtilafil awamil. Likhtilafil amil, sebab berubahnya, berbezanya amil dia, penyebab yang menyebabkan dia jadi marfu', jadi mansub dan jadi majrur. Qama bakrun, kenapa bakrun? Sebab dia jadi fa'il, amil dia kan. Kenapa ra'aitu bakran? Okey. Sebab dia jadi maf'ulun bih. Okey, sebab fa'il, amil dia fa'il, ada fa'il dah tu amil dia. Qama bakrun tu amil dia fa'il tu. Dah. Okey. Marartu bi bakrin. Dia jadi majrur. Sebab apa? Sebab amil dia, sebab ada masuknya huruf jar, ba tu. Okey, tu amil dia. Yang penyebab yang menyebabkan dia berubah tu. Okey, so jadi kamu ubah-ubah harakah tu sebab kamu ikhtilafil amil. Okey. Walam ta'rif, tapi kamu tidak canalah, tidak cara libakil kalimah. Bakil kalimah. Untuk kalimah-kalimah yang lain tu kamu tak cara. Kamu tengok harakat i'rab saja. Itu daripada segi nahwu kan. Okey. Dia kata wa idza kana kadzalik, maka kalau gitu, kesan habis sikit kan. 10.5 dah. Kalau gitu, faqad kana minal wajib, maka wajiblah, dia kata faqad kana minal wajib, maka wajib. Okey, faqad kana minal wajib. Wajib apa? Ya. Alaman, wajib ke atas orang yang alaman arada ma'rifatin nahwi, orang yang nak mengetahui ilmu nahwu, an yabda'a bi ma'rifatit tasrif. Dia kena tahu dulu tasrif. Okey. Lianna ma'rifata dzati syai'i tsabiti yang bagi an yakuna aslan li ma'rifati halihi al-mutanaqqilah. Ini hujah dia. Di sana ada zat asy-syai'i tsabit. Lepas tu di sana ada al-ahwal al-mutanaqqilah. Maka ahwal al-mutanaqqilah tu dia farq bagi zat asy-syai'i tsabit. Maka zat asy-syai'i tsabit itu adalah aslan di ma'rifati halihi al-mutanaqqilah. Maka ada yang usul dan ada yang furu'. Maka kita kena tahu hak mana dulu. Kita kena belajar hak usul dulu, barulah kita belajar hak furu'. Tu dia punya hujah dia, mantiki dia, logik dia. Nampak tak? Okey. Baik. Okey, sekarang dah 10.30 dah, tapi kita ada sikit lagi ni. Jadi Ustaz lebih mudah yang ni. Minggu depan Ustaz akan ulang balik syarah yang ni balik semula, tapi nak habis dulu. Nak baca dulu. Okey. Wa mahma yakun min amrin fa inna ulama al-arabi yuhaddiduna maidan as-sarfi bi annahu dirasatun li naw'aini faqat min al-kalimati. Wa mahma yakun min amrin. Okey. Apa yang terjemah dia? Okey, wa mahma yakun min amrin. Okey, apa terjemahan dia? Wa mahma yakun min amrin. Okey, apapun kan? Tak kisahlah apa-apa pun, itu terjemahan kita biasa. Tak kisahlah apa-apa pun. Okey, terjemahan standard atau tahu cuba tulis dalam komen. Sadaq mari. Okey, orang yang biasa terlibat dengan terjemahan kita. Mahma yakun min amrin. Terjemahan mudah kita nak faham, kita kata ada kisahlah apa-apa pun. Okey. Ataupun kita kata okey, khulasahnya okey, fa inna ulama al-arab, ulama Arab okey, yuhaddiduna maidan as-sab. Mereka telah tahdid, telah bataskan
ruang lingkup perbahasan ilmu saraf ni bi annahu dirasatun li naw'aini faqat minal kalimah. Ilmu saraf tu maidan dia tu adalah dirasah li naw'aini faqat minal kalimah. Ilmu saraf dia akan hanya mengkaji dua jenis kalimah saja. Dua jenis kalimah saja. Okey, yang pertama al-ismul mutamakkin. Okey, al-ismul mutamakkin dalam setengah kitab sebut al-ismul mu'rab. Al-ismul mu'rab. Okey. Tulis al-ismul mutamakkin ataupun ismul mu'rab yang lawan kepada isim mabni. Yang kedua al-fi'lul mutasarrif yang lawan kepada fi'il jami'. Okey, fi'il mutasarrif ini saya akan cerita detail lagi minggu depan. Fi'il mutasarrif ni yang ada madhi, mudhari', amar. Isim mutamakkin ni yang mu'rab, yang ada maksud tanwin belakang. Qalamun kita kata. Rajulun itu isim mu'rab. Okey, wa ma'na dzalika annahu la yadrus al-harf walal ismal mabniya walal fi'lal jamida. Okey. Jadi ilmu sarah ni dia tidak bahas pasal huruf. Huruful jar tak ada bahas tu dalam ilmu nahwu. Isim mabni, okey, bahas tak ada bahas haza, hazani. Okey, haula'i. Okey, isim mabni sibawai. Bahas tak ada bahas. Okey, sebab dia isim mabni. Okey. Walal fi'lal jamid. Okey, begitu juga dengan fi'il jamid. Okey, fi'il jami' macam kita kata laisa, ni'ma, bisa dan sebagainya. Okey, yang tu saya akan cerita detail minggu depan. Okey. Wal an nabda'u bi dirasatil abwab allati ihtamma bihal qudama'u wallati nara laha ahammiyatan fi tatbiqil lughawi. Ada sekarang ya abidah madkhal Abidah madkhal. Okey, nabda' bi dirasatil abwab. Kita akan mula dengan belajar bab-bab, topik-topik. Okey, allati ihtamma bihal qudama, yang mana ulama zaman silam ambil berat tentang topik-topik ni. Wallati nara, dalam masa yang sama kita nara laha ahammiyah fi tatbiqil lughawi. Dan dia pula ada kepentingan dia. Dia penting dalam bab apa? Tatbiq. Bila kita nak aplikasi, bila kita nak apply, nak aplikasi. So dia bab-bab tu penting. Sebab dia disebut oleh ulama-ulama dahulu, dan juga dalam masa yang sama kita pilih bab selain daripada penting tu dia sesuai untuk kita aplikasi sekarang ni. Mana yang tidak sesuai untuk aplikasi dari segi aplikasi, maka dia tak akan bubuh dalam kitab dia. Kita akan bubuh dalam kitab dia. Okey. Boleh, kita dah lebih masa 5 minit dah. Okey, ada so maknanya sekarang ni settle untuk madkhal lagi ni. Okey, ada soalan tak? Okey, kalau ada soalan boleh type kat ruangan komen. Kalau tak ada, kita berhenti dah setakat ni. Okey. Orang yang tak sempat nak apa live pada malam ni tak apa, boleh ikuti rakaman di YouTube Okey, boleh ikuti rakaman di YouTube. Ada soalan tak? Tak ada? Okey. Okey. Tak ada Okey. Baik. Jadi kita berhenti setakat tu. Okay, belajar ilmu sarah ni gini lah dah. Sebab dia subjek nahwu sarah ni, dia subjek yang apa kita kata dia statik gitu tak. Kalimah, makna, kaedah. Dia bukan belajar sejarah, bukan belajar apa benda-benda yang kita boleh buat mari lagi kaitkan dengan benda-benda luar dah. Itulah. Tak apalah, kalau kuliah kita nak masuk dan nak khatam ilmu ni, so kita teruskanlah. Okey. Baik, jadi saya rasa setakat tu. So terima kasih pada sahabat-sahabat, pelajar-pelajar dan sesiapa sajalah yang online pada malam ni. Okay, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita dalam menuntut bukan saja ilmu saraf tapi sebagai ilmu lah yang kita belajar. Dan usaha kita, amalan kita ni Allah catatkan dia dalam sebagai amalan soleh kita. Okay, jadi cukuplah setakat tu untuk halaqah yang ketiga. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah.
wal 'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.